Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harapnya dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi di channel Encik Isma. Okey, pada yang mungkin kali pertama yang baru terjumpa dengan channel ini, minta kerjasama untuk sama-sama tekan subscribe dan juga tekan loceng sebagai tanda sokongan, dan juga sekiranya ada video-video yang baru yang dihasilkan oleh cikgu, para pelajar ataupun tuan-tuan puan-puan tidak akan ketinggalan. Baik, pada yang dah lama menonton, yang dah subscribe, terima kasih di atas sokongan anda semua. Baik, hari ini kita nak meneruskan PDP kita, pengajaran dan juga pembelajaran bagi subjek geografi tingkatan 1. Tengok kat atas tu. Dah tunjuk dah. Kat atas tu dah ada dah. Bab 13. Sambungan subtopik 13.4. Apa tu subtopik 13.4 pelajar? Okey, baik. Mari kita saksikan. Ini dia subtopik 13.4. Kita nak belajar, kita nak membincangkan berkaitan dengan langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Ya, hari ini kita akan bincangkan ada berapa langkah yang sesuai, yang praktikal untuk kita laksanakan, untuk sama-sama kita gunakan bagi mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Baik, bersedia atau tidak? Sebelum tu, jangan lupa untuk menyediakan pen dan juga buku untuk buat sedikit catatan. Supaya maklumat, info yang diterima, yang diperolehi lebih banyak berbanding hanya melihat dan mendengar sahaja. Baik, macam biasalah tu kan. Okey. Baik, ini dia. Kita saksikan satu persatu dulu. 13.4, langkah-langkah dalam mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Persoalannya, isu yang ingin dikupas di sini, mengapa kita perlu mengasingkan sisa domestik? Apakah kepentingannya? Kalau kita tak mengasingkan, adakah mendatangkan kesan ataupun mudarat yang besar? Okey. Ini antara sebab mengapa kita perlu mengasingkan sisa domestik. Pertama, kita nak mengurangkan penggunaan sumber sedia ada. Bila kita dah asingkan, kita tahu, kita guna ni, hari ni kita tahu kita guna ni. So, pada masa akan datang, pada masa yang seterusnya, kita dapatlah membuat sedikit perancangan untuk mengurangkan penggunaan sumber yang sedia ada. Kedua, sudah tentulah bila kita asingkan sistem domestik ni, kita nampak apakah sistem domestik yang banyak kita gunakan. Dan apabila kita tahu, pada masa akan datang, mungkin kita boleh berfikir, boleh merancang untuk mengurangkan jumlah sampah yang perlu dilupuskan. Okey, baik. Yang seterusnya, supaya kita tahu bahawa sesetengah bahan ini rupa-rupanya boleh gunakan semula. Tak tahu pula sebelum ni. InsyaAllah pada video kali ni, pada sesi pembelajaran dan juga pengajaran pada ni, kita akan tahu bahawa ada rupanya yang boleh kita gunakan semula, atau mungkin boleh kita ubah suai ke, buat inovasi ke menjadi bahan lain supaya tidak membazir. Itu dia yang tak keluar dah, untuk mengelakkan pembaziran. Lepas tu kita perlu mengasingkan sisa domestik ni. Okey. Dan yang terakhir, sudah tentulah bila dah dapat mengelakkan pembaziran, dah dapat kurangkan bahagian tu, dah dapat kurangkan bahagian ni, kita lah dapat utamanya yang paling penting untuk kita memelihara alam sekitar kita. Sebab kita nak guna lama lagi ni. Anak cucu-cucu kita, generasi akan datang pun nak guna lagi. Jadi kita nak tinggalkan persekitaran yang terbaik kepada mereka. Baik, apakah amalan-amalannya? Ini dia. Yang pertama, yang boleh kita laksanakan ataupun langkah untuk mengamalkan amalan 3R. Apa itu 3R? Tengok sebelah tu ada 3 tong. Gelas, plastik, cans. Okey. Melalui amalan 3R ni, jumlah sisa domestik dapat dikurangkan. Macam mana dengan menggunakan 3R ni?
jumlah sisa domestik dapat dikurangkan. 3R pun cikgu tak terangkan lagi. Ini dia nak terangkan konsep amalan 3R. Iaitu R yang pertama, reduce. Kurangkan. Kurangkan. Yang R yang kedua, reuse. Guna semula. Mungkin ada sisa domestik tu mungkin kita boleh guna semula. Ada sisa domestik tu permulaan kita tak perlu pun nak guna. Jadi kita kurangkan. Dan R yang ketiga, recycle. Mungkin kita boleh, kita dah tak mampu nak kurangkan, kita tak pandai nak guna semula, mungkin boleh kita hantar kepada individu ataupun syarikat yang boleh nak recycle ataupun kitar semula. Inilah amalan 3R tadi yang dapat mengurangkan jumlah sisa domestik. Tetapi malangnya amalan ini memerlukan kerjasama dan juga penglibatan yang serius daripada pelbagai pihak. Bukan kita je, kadang-kadang kita dah buat tapi orang lain tak buat, jadi masalah juga, tak jadi juga. Sebab itu penting amalan ni memerlukan kerjasama yang erat, kerjasama yang kuat antara pelbagai pihak. Terutama paling utama masyarakat lah. Siapa tu masyarakat? Kita lah. Anda semua dulu kena mulakan. InsyaAllah anda mulakan, anda sebarkan pada orang lain, dia akan. Macam mana nak mulakan? Bila belajar video ni, tengok video ni, cuba sebarkan pada rakan-rakan yang lain. Okey, tu paling mudah. Baik, ini dia. Jom, amalan 3R budaya kita reduce. Pengurangan bermaksud mengurangkan penjanaan sisa sebelum, semasa ataupun selepas menggunakan satu produk. Contoh, kita kurangkan gunakan plastik. Kita tahu dah kita nak pergi kedai tu, sebelum keluar dengan air, kita tahu dah nak beli barang banyak. Kita bawa lah beg kita sendiri. Ataupun beg yang boleh lebih mesra alam kita sendiri pada rumah. Jadi, bila dah sampai kat sana, tak perlulah mereka mengeluarkan ataupun menggunakan plastik. Itu dia. Contoh, kat gambar sebelah ni kan ada dah. Pakcik ni bagus. Dia bawa bekas atau beg sendiri semasa membeli belah. Itu yang bagi tahu tu. Bawa bekas sendiri. Saya nak bungkus makanan. Saya ada bekas lah. Guna bekas saya. Kan? Itu yang pertama. Membeli makanan mengikut keperluan bagi mengelakkan pembaziran. Ini makan bila lapar, sebab itulah sebagai umat Islam Nabi menyarankan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Maksud dia jangan nak tunggu lapar. Kita buat jadual kita kan, pukul apa kita nak makan. Kadang-kadang orang beli membazir ni sebab dia lapar sangat. Bila lapar semua benda rasa nampak sedap, semua benda nak makan. Itu jadi masalahnya. So beli ikut keperluan saja, supaya nak elakkan pembaziran. Okey. Yang bawah tu dekat buat senarai pembelian sebelum membeli belah bagi mengelakkan pembelian tidak perlu. Sama juga sebelum nak beli makanan pun, aku suka makan apa nak makan ni. Buat perancangan dulu. Kalau buat senarai. Okey, perlu nak beli barang tu, senarai tengok barang apa yang kat rumah ni yang kita nak beli, yang perlu-perlu betul. At least bila ada senarai ni, kita tak adalah membeli secara membuta tuli. Okey, semua benda nak ambil. Okey, tu reduce. Reuse, penggunaan semula adalah menggunakan sesuatu produk secara berulang kali. Antaranya contoh, guna semula beg plastik. Simpan beg plastik setelah pulang dari beli belah. Okey, contoh kan. Dah terlupa nak buat beg sendiri. Okey, pergi tempat shopping komplek. Lupalah nak buat beli beg sendiri ataupun barang plastik sendiri. Terpaksalah gunakan plastik yang shopping komplek ataupun kedai terbagi. Tetapi lepas guna, plastik yang awak dapat tu janganlah terus buang. Simpan. Mungkin boleh gunakan untuk sebagai plastik sampah dulu kan. Ataupun mungkin nak gunakan untuk balut makanan lain. Simpan beg plastik setelah pulang dari beli belah. Guna semula untuk mengisi barangan di kemudian hari. Ataupun plastik-plastik tu tadi dah lupa kan. Dah bawa masuk dalam rumah. Dah susun semua barang. Plastik itu letak dalam kereta. Senang. Supaya pergi shopping komplek nanti, aku dah ada plastik lah. Guna plastik ni je. Okay. Itu antara idea lah yang cikgu boleh bagi. Okay. Menggunakan bekas yang boleh diguna semula bagi menggantikan pinggan dan juga cawan pakai buang. Ni bekas sendiri lah. Bawa bekas sendiri. Okay. Ataupun mendermakan pakaian yang masih elok tetapi tidak lagi digunakan kepada golongan memerlukan. Masih elok tapi tak guna. Sebab apa? Sebab PKP badan mengembang, badan membesar. Jadi saiz tak sesuai, tak boleh nak pakai dah. Bagi pada orang. Ataupun simpan untuk adik ke. Ataupun tak ada adik dah. Bagi pada orang. Dermalah pada orang yang lebih memerlukan. Okey. Dari cycle, kita semula adalah pemprosesan ataupun memproses sisa bagi tujuan menghasilkan bahan mentah
untuk pembuatan produk yang baru. Sama ada melibatkan proses fizikal ataupun melibatkan penggunaan bahan kimia lain. Terpulanglah. Tapi itu recycle. Okay, contoh. Boleh tengok slide tu. Penghasilan kertas dan kotak daripada kitar semula. Jadi tak perlulah orang nak tebang pokok untuk nak buat kertas tu. Sebab kita dah kitar semula. Tapi jadi masalah ramainya buang, bakar. Itu masalah tu. Meletakkan sisa yang boleh dikitar semula ke dalam tong kitar semula yang disediakan. Okey, ini pun sepatutnya pihak bertanggungjawab memperbanyakkan jugalah tong-tong. Tapi masalah juga banyak tong orang tak guna, masalah belaka. Tapi yang penting kita dah belajar dalam video kali ni. Tolong sebar-sebarkan maklumat ni supaya orang lebih banyak mengitar semula ataupun menggunakan konsep kitar semula ni. Okey, ataupun menjual barangan kita semula yang telah dikumpulkan kepada pembeli barangan kita semula yang berdekatan. Ni lagi bagus. Okey, simpan banyak-banyak, pergi jual. Dapat balik duit daripada membazir. Saya tak langsung kan, tak rugi. Okey. Baik, ini dia. Cerita pasal tong kita semula, tak kenal tong kita semula. Okey, nak belajar, inilah dia tong-tong kitar semula. Okey. Ada berapa tong kitar semula ni? Ada 3. Ni tong kitar semula dan kegunaannya mengikut warna. So kena hafal lah warna-warna ni. Biru kertas, coklat kaca, jingga tin aluminium, tin keluli ataupun plastik. Okey. Tak payah cikgu ceritakan, boleh tengok slide sebelah tu, baca sendirilah. Okey, pause dulu video baca. Okey. So inilah kalau nampak tong ni dekat luar tu. Jadi amalkanlah. Okey. Baik, kita dah masuk dah. Banyak dah cikgu ceritakan. Banyak dah cikgu terangkan tentang kita semula ni. Okey, tu baru satu. Baru satu, banyak panjang lebar. Okey, tu yang pertama. Amalan 3R. Baik, kita pergi pula yang kedua. Penguatkuasaan undang-undang. Ini bagus ni. Ini biasanya untuk orang-orang ni susah. Masyarakat kat luar sana kan. Ada juga individu-individu ataupun kelompok-kelompok manusia biasalah. Yang still juga masih lagi melanggar peraturan ataupun melanggar undang-undang. Okey. Jadi perlunya ada penguatkuasaan undang-undang. Bukan nak denda sangat sebenarnya. Tapi sebagai pengajaran kepada orang lain supaya tidak melakukan. Lepas tu kadang ramai orang salah anggap. Undang-undang ni perlu ada. Jangan takut pada undang-undang. Jangan takut pada penguatkuasa undang-undang. Kita tak buat salah, orang nak takut. Orang yang buat salah aja yang takut. So kita ada Akta Pengurusan Alam Sekitar Sistem Pekerjaan dan juga Pembersihan Awam 2007 yang telah diwujudkan dengan tujuan nak kenakan hukuman yang berat seberat-beratnya kepada individu ataupun kelompok manusia yang melakukan kesalahan berkenaan dengan sisa domestik. Sebab kita nak jaga alam sekitar kita ni. Kita dah bagi kempen, kita dah bagi penerangan, dah bagi uraian ni. Tapi masih ada lagi yang melanggarnya. Jadi pihak pengurusan tempatan di setengah negeri, kadang setiap negeri dia ada undang-undang yang berbeza. Okey. Dan pihak pengurusan tempatan setengah negeri seperti Johor, Melaka telah mewajibkan pengasingan sisa domestik di rumah. Kat Pahang pun dia dah buat dah. Tepat kelahiran cikgu. Tapi dia buat berperingkat. Tapi kat Johor, Melaka ni diwajib. Siapa yang tak buat, boleh didenda. Tujuannya kena buat macam ni. Nak menggalakkan supaya orang ramai ni mengamalkan konsep 3R. Reduce, reuse, recycle. Kalau tak buat macam ni, sampai ke sudah. Penat je mengajar subjek geografi dekat sekolah kan. Tapi dah besar lupa. Terpaksa juga penguatkuasaan undang-undang. Ini dia. Pengasingan sisa di punca. Nampak tu 2015. Semua premis diwajibkan. Ini negeri mana ni? Kita semula amalan mulia jadikan ia satu budaya. Okey. Setengah negeri dah ada. Pengasingan sisa pekerja di rumah mulai 1 September 2015. KPKT. Okey. Baik. Tu undang-undang. Yang ketiga, pendidikan alam sekitar. Kena juga kita nak mendidik orang ni tentang menjaga alam sekitar ni. Ni dah. Yang anda belajar ni pendidikan alam sekitar lah. Subjek geografi bersama Encik Isma. Okey. Dapat menimbulkan sedikit kesedaran. Terutamanya kepada pelajar. Okey, di sekolah tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Okey. Ini adalah untuk menggalakkan generasi pada masa akan datang lebih cakna, lebih tahu dan lebih menghargai, lebih sayang kepada alam sekitar kita.
Dan kita harapkan jugalah generasi ni, awak-awak yang menonton sekarang ni, cikgu galakkanlah juga. Buatlah video TikTok ke, status Instagram ke, Facebook ke, Twitter ke, dalam seminggu atau sekali sehari, upload lah status-status berkaitan dengan jagalah, cintailah alam sekitar. Amalkan konsep 3R. Buat semua. Okay. Okay, ini dia. Antara pendidikan kesedaran, mengadakan pertandingan, banyaklah. Mengadakan lakonan, tetap pentingnya amalan kita semula. Okay. Boleh tengoklah. Baik. Ini yang keempat. Kempen kesedaran alam sekitar. Baru cikgu sebut tadi. Pihak kerajaan ataupun agensi seperti NGO bekerjasama bagi meningkatkan penglibatan individu dan juga masyarakat tetap pentingnya menjaga alam sekitar. Kempen kesedaran ni seperti kempen 3R, kempen Cintai Sungai Kita, kempen ni yang dibuat oleh kerajaan, kita tengok dalam TV. Tetapi cikgu bagi tahu sebentar tadi, pelajar pun, anda yang menonton ni pun boleh buat kempen kesedaran. Melalui apa? Gunakan medsos, media sosial yang kita ada sekarang ni kan. Ada TikTok, daripada TikTok joget yang bukan-bukan ke, buat TikTok tentang kempen kesedaran, tentang ilmu-ilmu ni kan, menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Update dekat status WhatsApp ke, Telegram ke, Facebook ke, kat mana-mana pun berkaitan dengan kempen kesedaran ni. Sekali sehari okey lah. Sehari kan ada update ataupun upload lah benda-benda yang berkaitan dengan ni. Okay, ni dek, aktiviti gotong royong. Ni penting lah ni. Ni dekat kawasan komuniti lah. Kalau ada komuniti yang bagus, dia mengamalkan kempen-kempennya ni. Okay. Ni dia yang terakhir. Dah akhir dah. Yang kelima, penggunaan teknologi terkini, iaitu WTE, teknologi waste to energy. Bermaksud daripada bahan-bahan sisa domestik yang dibuang ni, dah ada satu teknologi untuk mengubah sisa domestik ini menjadi bahan tenaga. Ni dia. Boleh mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik serta mengurangkan pencemaran udara dan juga bau. Penggunaan plastik biodegradasi. Ni teknologi baru. Menghasilkan plastik daripada ubi kayu, daripada hampas tebu. Sebelum ni plastik dihasilkan daripada petroleum. So dia ada efek dia, bahan kimia. Ini daripada bahan semula jadi. Okay, dekat Indonesia pun dia dah ada satu individu syarikat ni, dia buat plastik daripada ubi kayu. Dan dia buat eksperimen viral dah. Dia celup plastik, lepas plastik guna, dia celup dalam air dan dia boleh terlarut dalam air. Dia boleh campur dalam air tu. Bagus kan teknologi. Maksud teknologi bagus. Kalau kita pandai memanfaatkan dia. Boleh mengurangkan kesan pencemaran air, tanah dan juga udara kerana lebih mesra alam. Sepertilah. Plastik tu bila masuk dalam air, cikgu tengok sendiri ada video tu, cari. Masuk dalam air, dia sebati dalam air. Dia terlarut dalam air. Ini dia penggunaan plastik biodegradasi yang lebih mesra alam. Ada boleh tengok, ada plastik dia bagi tahu. Okey. Okey, penggunaan pinggan ubi kayu yang boleh terus makan. Lapar sangat makan pinggan tu kan. Sebelum ni gunakan pinggan polisterin. Ini biodegradasi. Ada daripada ubi kayu, dah ada yang terbaru daripada hampas tebu. Dan seterusnya ni, tengok sebelah tu. Penggunaan incinerator mampu mengurangkan masalah pencemaran bau, pencemaran udara dari sisa domestik. Sebab apa? Apakah teknologi incinerator ni sebenarnya? Incinerator ni satu tengok dalam gambar tu lah. Okey. Tengok dalam gambar tu. Incinerator ni macam, dia kira macam relung besar gitu dia buat. Lepas tu, apa yang dibuat dekat incinerator tu? Okey. Apa yang digunakan untuk apa? Ini dia, incinerator. Pembakaran sampah menggunakan incinerator. Sisa buangan domestik dan kilang dihantar ke pusat pengumpulan. Lepas tu, sampah yang telah dikumpul akan dimasukkan ke dalam bekas incinerator. Sampah ni akan dibakar dalam bekas incinerator mengikut suhu yang bersesuaian, mengikut kategori sisa domestik tu tadi. Selepas tu pula, haba yang terhasil daripada pembakaran sampah ni akan digunakan untuk panaskan air. Nampak? Wak air pula yang terhasil digunakan untuk memutarkan turbin dan menukarkan menjadi tenaga elektrik. Tadi dapat panaskan air, dapat pula jana tenaga elektrik. Bahan buangan daripada pembakaran sampah pula akan dikumpul semula. Dan bahan buangan logam akan dikita semula. Yang tak logam dia habislah. Dan gas yang terhasil daripada pembakaran sampah yang dikumpulkan ni adalah gas yang beracun dan akan dirawat dulu. Sebelum, dengan menggunakan campuran kimia, dirawat dulu sebelum gas tu dibebaskan ke udara. Dan gas yang telah dirawat, yang telah ditapis, akan dibebaskan ke udara. Ini dia teknologi daripada incinerator.
ejaan dia pun dah ada dekat situ. Tengok pentingnya adanya orang yang membuat teknologi, inovasi, alatan seperti ini. Okey. Baik. Kita dah nak sampai ke penghujung dah. Ini adalah antara contoh bangunan incinerator di Copenhagen, Denmark yang mampu menukarkan 400,000 tan sampah pada tenaga elektrik. Dan lebih menarik, kat sini diorang ada buat ski buatan manusia yang terbesar di dunia. Maksudnya walaupun ianya bangunan tempat sampah, okey, kawasan tu saya tak rasa menjadi kawasan tadika pelancong. Tengok gambar tu. Oi, orang boleh main ski pula dekat situ. Inilah yang menariknya. Okey, negara baju dah banyaklah buat benda-benda perkara yang seperti ini. Okey. Baik, alhamdulillah. Kita dah nak sampai di penghujung video cikgu pada kali ini. Baik, jadi diharapkan kalau pelajar boleh faham InsyaAllah. Kalau tak faham, slowkan sikit video ni. Okey. Baik, terima kasih kerana sudi menonton. Okey. Dan sebelum cikgu terlupa, mungkin kepada yang nak ingatkan lah. Okey. Nak ingatkan kepada rakan-rakan, tuan-tuan, penonton, kena suka video ni, tekanlah like. Komenlah komen yang membina, yang pandangan-pandangan untuk saya lebih upgrade video pengajaran saya ni. Dan sekiranya bermanfaat, boleh share pada rakan-rakan yang lain. Dan pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi menyaksikan video cikgu ni. Baik, insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Remember, geography is fun, geography is all about us. Thank you for listening. Assalamualaikum dan bye-bye.